Pengajian kita masuk kali yang ke-95. Dalam kuliah yang lepas, kita sentuh tentang perbandingan konsep ketuhanan dalam agama Islam dan dengan agama Yahudi dan Kristian. Kita tengok dalam kitab Bible, yang mana dalam Bible ini ada dua kitab besar, iaitu kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama dipegang oleh orang Yahudi, dia percaya. Sementara kitab Perjanjian Baru dan Lama dipegang oleh orang Nasrani, orang Kristian. Yahudi ini dia tak percaya kitab Perjanjian Baru. Antara perkara yang kita sentuh, kalau mengikut ajaran agama Islam, Tuhan mestilah, wajib, mesti mengetahui segala sesuatu, maha mengetahui. Tapi menurut Bible, ataupun dalam bahasa Melayunya Alkitab, dikatakan Tuhan tidak maha mengetahui. Kita bagi contoh hari itu, kisah Adam dan isterinya, pasangannya di dalam Taman Eden. Bila mereka buat salah, mereka terdengar langkahan kaki Tuhan. Jadi Tuhan ni seolah-olah macam makhluk, dia ada, boleh melangkah. Kemudian Adam dan pasangannya menyorok di balik pokok-pokok, dan Tuhan tak nampak. Bukti Tuhan tak nampak, Tuhan panggil, dan Tuhan tanya, di manakah engkau? Ini menunjukkan perbezaan konsep ketuhanan dalam agama Islam dengan agama Yahudi dan Kristian. Ikut agama Islam, Tuhan maha mengetahui. Menyoroklah di mana pun dia tahu, dia nampak. Tapi kalau mengikut Bible, menyorok di sebalik pokok pun Tuhan tak nampak, dan dia terpaksa tanya. Kemudian Tuhan tanya pula kepada Adam, apakah engkau makan dari buah pokok yang aku larang engkau makan itu? Tuhan tak tahu yang Adam tadi dah makan dah buah tu. Yang ni pun berbeza dengan konsep ketuhanan dalam Islam, yang mana menurut Islam, Tuhan ni mestilah maha mengetahui. Jadi kesimpulan dia, ada perbezaan. Tak bolehlah kita nak katakan ketuhanan dalam mana-mana agama pun sama. Menurut Bible, Tuhan ni seperti makhluk lah. Ada bahagian-bahagian yang macam makhluk, iaitu dia terpengaruh dengan tempat. Maksud dia boleh melangkah, boleh berjalan, boleh berpindah. Dari mana-mana entah dia datang masuk ke dalam taman, dan dia berjalan pula. Dia berjalan pula mencari Adam dan pasangannya. Menunjukkan Tuhan ni terpengaruh dengan tempat, memakan ruang, boleh berpindah-pindah, dan tidak maha mengetahui, tidak maha melihat. Itu satu contoh. Contoh kedua yang kita bawa, dalam Bible juga dikatakan selepas Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini, dan manusia buat kejahatan. Mula-mula manusia ni baiklah, lama kelamaan berbunuh-bunuhan, saling menipu, menyembah berhala, menyembah selain Tuhan. Maka dalam Bible dikatakan Tuhan menyesal. Tuhan menyesal dan hatinya berasa sedih. Dia berasa kecewa, ataupun diterjemahkan hatinya hancur. Ini menunjukkan perbezaan konsep ketuhanan antara Islam dengan Bible. Apabila dikatakan Tuhan menyesal, maksudnya Tuhan tak tahu apa yang akan berlaku. Ini dalam Islam, benda ni kita tak boleh terima lah. Sebab bagi agama Islam, benda-benda yang akan berlaku semua Allah dah siap-siap tahu dah. Bahkan dia tahu sejak azali lagi. Sebelum dia menciptakan mana-mana makhluk lagi, dia dah tahu siap-siap dah. Macam mana nak kita percaya yang Tuhan ni boleh menyesal? Dicipta-cipta manusia, dia harap manusia ni jadi baik lah. Tiba-tiba manusia ni sembah berhala, buat kejahatan, maka menyesallah Tuhan. Jadi tak samalah konsep ketuhanan kita. Kesimpulan dia, mengikut Bible, Tuhan ni tak maha mengetahui, dia tidak maha mengatur dan tidak maha merancang. Berbezalah dengan konsep dalam Islam. Bukti ketiga yang kita bawa ialah kisah tentang Nabi Yaqub.
ataupun disebut Jacob. Nabi Yaqub ini ketika dia berseorangan, tiba-tiba datang satu makhluk yang berupa manusia dan mereka lawan. Lawan bertumbuk sampailah dekat-dekat nak subuh, dan makhluk itu pun mengaku kalah. Dia lawan dengan Nabi Yaqub dan dia mengaku kalah. Rupa-rupanya yang Nabi Yaqub lawan itu ialah Tuhan. Jadi mengikut Alkitab ataupun Bible, Tuhan ni dia boleh kalah, bahkan boleh kalah dengan makhluk. Sedangkan dalam agama Islam, ikut kepercayaan kita, mana boleh Tuhan kalah. Mustahil Tuhan kalah, dia ni sentiasa menang. Jadi berbeza. Kesimpulannya, menurut Bible, seolah-olah dikatakan Tuhan tidak maha berkuasa. Berbeza dengan kita yang mengatakan Tuhan maha berkuasa. Satu lagi kes yang kita jadikan bukti dalam perjanjian baru. Tiga-tiga kes tadi dalam perjanjian lama, ini dalam perjanjian baru yang orang Kristian percaya sebagai Injil lah. Satu ketika Nabi Isa ataupun Jesus ni, dia berjalan-jalan dengan para sahabat dia, tiba-tiba dia rasa lapar. Bila lapar, Jesus pun nak makan. Dia ternampak dari jauh pokok, dikatakan pokok ara. Dari jauh Jesus tak boleh tahu pokok ni ada buah ke tak ada buah. Dia tak tahu. Terpaksa dia pergi dekat. Dah sampai dekat dah, tengok-tengok tak ada buah. Sedangkan mereka percaya Jesus ni ada ketuhanan pada dia tu. Dia tu Tuhan juga. Ini pun berbeza dengan konsep dalam Islam. Kalau ikut Islam, Tuhan ni maha mengetahui. Kalau betul lah Jesus tu Tuhan, dari jauh dia tahu dah buah tu, pokok tu berbuah ke tidak. Ni tak, kena pergi tengok dekat-dekat baru nampak, oh tak berbuah rupanya. Dia marah pula kepada pokok. Ini satu lagi perbezaan konsep ketuhanan Islam dengan Alkitab ataupun Bible. Pelajaran baru dalam kuliah yang lepas tentang iradah ataupun berkehendak. Iradah, Tuhan ni dia berkehendak. Dia nak ciptakan makhluk, dia nak jadikan alam, dia nak jadikan langit dan bumi, dia nak jadikan malaikat, jin, haiwan, manusia, dia nak masukkan orang dalam syurga, dalam neraka dan sebagainya. Dia ada kehendak. Kalau ikut setengah agama, nanti kita tengok nanti sekejap lagi dalam pelajaran baru, ada orang dia percaya Tuhan, tapi dia kata Tuhan ni tak ada kehendak. Ini perbezaan juga konsep ketuhanan dalam agama Islam dengan agama lain. Maksudnya, Tuhan ni maha mengetahui, dia ada kehendak. Dia dah tahu siap-siap dah bahawa Azazil tak akan sujud kepada Adam, tapi dia suruh sujud. Sebab kita nak seimbang macam mana tu dari segi hakikat dengan syariat dia. Mustahil Tuhan tak tahu yang Azazil tak mau sujud. Kalau kita kata Tuhan tak tahu ni, sebab tu dia suruh sujud. Tiba-tiba Azazil ataupun Iblis tu tak mau sujud. Menyesallah Tuhan. Kalau mengikut Bible, menyesal. Aku ciptakan Azazil ni, tiba-tiba tak mau sujud. Menyesallah Tuhan. Tapi kalau ikut Islam tak, Tuhan tahu dah dia memang tak mau sujud. Tuhan dah tahu apa akan berlaku, semua tahu. Begitu juga dengan Fir'aun. Tuhan tahu dah Fir'aun ni dia tak akan beriman. Tapi Tuhan hantar juga Nabi Musa, Nabi Harun. Dia suruh pergi dakwah kepada Fir'aun, padahal Tuhan tahu dah dia tak akan beriman. Menunjuk konsep tadi itu, Tuhan tahu segala-gala yang akan berlaku. Tapi ada hikmah yang kita tak tercapai akal kita. Kenapalah Tuhan dah tahu dah Fir'aun ni tak akan beriman, dia suruh juga Nabi Musa pergi. Rahsia Tuhan.